kelas, anak saya tak boleh ikut. Macam mana dia nak ikut? Phone dia abang dia pakai kata. So dia nak kena tengok kemudian. Jadi saya kena record lah. Cikgu boleh buat. Okay, yang lain buka latihan yang saya bagi hari tu. Okay, soalan ni. Ini adalah nota. Jadi awak kena print out benda ni. Lepas tu awak pelekat dalam buku tulis. Okay? Jadi awak kena pelekat buku tulis ni. Sama ada awak salin ataupun awak pelekat benda ni. Okay. Okay, saya nak, sebab luas kita tak belajar lagi kan. Okay, tengok tentang luas. Sekejap. Okay, luas kita tengok ukuran saiz permukaan satu kawasan. Okay, bila kita tengok luas, kita akan belajar 4 benda ni. Tingkatan 1. Iaitu segitiga. Apa kita panggil bentuk ni? Segi empat selari. Ini adalah segi empat selari ya. Dia ada garisan selari ni. Ini selari sini, selari sini. Okey, ni adalah lelayang. Dan yang bawah ini adalah trapezium. Okey. Ini segitiga. Ini segi empat selari. Ini adalah lelayang dan ini adalah trapezium. Okey, semua nampak Siapa yang tak nampak? Okey. Yang saya dah bagi dah hari tu dalam kelas. Dalam WhatsApp lah. Okey, ada siapa tanya soalan ke? Ada siapa nak tanya soalan? Ada? Okey. Kalau kita tengok segitiga. Okay, bila awak tengok segitiga. Ini adalah tinggi dia. Bila kita kata tinggi tu, dia mesti daripada puncak. Ni kita panggil puncak. Sampai ke tapak. Tapak dia ni, dia mesti tinggi kalau kita cari ketinggian sesuatu lah. Orang ke, bangunan ke, pokok ke. Dia mesti daripada puncak kepada tapak. Contoh dia kalau saya lukis pokok nyok. Ni kita panggil pokok nyok. Kita panggil pokok nyok. Walaupun pokok nyok tu duduk sengit. Okay, nampak dia sengit kan? Ada siapa masuk? Okay. Kalau kita tengok pokok nyok tu sengit, kalau kita nak ukur tinggi dia, kita kena start daripada puncak dia yang paling tinggi sekali. Okay, ini dia punya tanah dia. Okay, kita kena ukur pokok nyok tu daripada atas ke bawah, mesti 90 darjah tegak. Itu tinggi pokok nyok tu. Okay, bukannya kita kira daripada atas ni ikut batang dia. Kita tak. Kalau kita nak ukur tinggi pokok, kita start daripada puncak paling tinggi sampai ke dasar. Dasar paling rendah. 90 darjah. Bersudut tegak lah maksud dia. Okay. Macam tu juga benda-benda lain. Okay. Kalau kita nak ukur tinggi segitiga, dia mesti start daripada puncak ke tapak. Untuk segi empat selari pun dia start daripada puncak ke tapak. Walaupun segi empat selari tu nampak sengit. Okay. Ada satu tempat lagi kita nak cari, kita start daripada bucu ujung ni. Dia sampai ke bawah. Tapak ni kita panjangkan sampai 90 darjah sudut dia. Okay. Ini untuk segi empat selari. Okay. Kalau untuk
Trapezium pun sama. Tinggi dia daripada atas ke dasar. Okey, kalau kita tengok segitiga dia ada 1/2. Sebab apa 1/2? Sebab segitiga adalah separuh daripada segi empat. Okey? Sebab tu dia kata dia bubur 1/2. Kalau kita tengok kan, kalau saya lukis balik, ini adalah segi empat. Sisi empat lah. Okey, kalau awak nak ukur sisi empat panjang, ini panjang, ini lebar. Okey, segitiga adalah separuh. Panjang tu adalah tapak untuk segitiga. Lebar adalah tinggi segitiga. Okey? Jadi separuh tu maksud dia separuh ni lah. Separuh daripada panjang darab lebar. Sebab tu dia ada 1/2. Okey? Nampak? Saya tak share skrin ni. Aduh. Tak nampak lah tadi. Nampak. Oh, ada yang tak nampak. Okey. Okey, saya ulang balik. Segitiga ialah luas. Nampak lah semua? Yang tak nampak, ni balik. Cakap balik. Okey, ada yang setengah tak nampak kan sebab tadi saya stop. Saya tertekan stop. Okey, yang lain nampak ah? Kalau tak nampak, beritahu. Okey, ini /adalah separuh. Separuh daripada segi empat. Sebab tu dia ada 1/2. Okey? Ada nak tanya untuk luas segitiga tak? Okey, untuk segi yang seterusnya untuk segi empat selari. Sama juga segi empat selari, cara kita nak cari panjang darab lebar. Tapi sebab dia sengit, dia tak ada lebarnya apa yang betul. Maksud dia kalau ini sudut tegak kan. Kalau segi empat biasa, sisi dia, bucu dia ni 90 darjah kan. Tapi bagi segi empat selari dia, bucu dia bukan 90 darjah. Dia sengit. Jadi kita cari yang 90 darjah tu. Tinggi. Sebab tu kita panggil tinggi. A dengan B. B dia tu adalah tinggi. Ini adalah tinggi. Tinggi untuk segi empat selari. Kita tengok, awak bayangkan segi empat selari tu asal dia adalah sisi empat, tegak. Lepas tu dia macam nak tumbang. Dia sengit kan. Itu segi empat selari. Jadi ini adalah asal dia adalah tinggi tu. Okey. Jadi panjang dia adalah A, tapak. Lebar dia adalah B untuk tinggi. Kita kena ambil tinggi ni. Jangan ambil yang sending. Jangan ambil yang sengit ni. Ingatlah, tolong ingat. Sebab saya dah mengajar berpuluh-puluh tahun ni memang selalu yang awak buat silap ni. Sebab awak nampak dia macam segi empat, jadi awak ambil panjang dan lebar. Tetapi sebenarnya segi empat selari awak kena ambil tinggi dia, bukannya yang sengit ni. Kena ambil tinggi dia. Tapak memang daripada hujung kiri sampai hujung kanan. Tinggi dia yang ni. Yang 90 darjah. Kita tak boleh ambil yang bukan 90 darjah. Dia kena ambil yang 90 darjah sudut dah. Tolong ingat. Sama juga dengan segitiga. Ingat segitiga. Kalau awak tengok balik dalam buku teks, segitiga dia ada macam-macam .
Saya tengok dalam buku teks dah. Segitiga dia ada yang bersudut tegak siap-siap dah. Kalau segitiga bersudut tegak siap-siap, awak senang yang ambil tapak, ambil tinggi dia. Kalau segitiga yang macam ni, macam yang awak dapat yang dalam lukisan saya bagi nota tu, okay, dia sama yang had ni, sama dengan yang ni. Lebih kurang macam ni. Okay, ni tapak, tinggi dia ni. Okay, kalau dalam buku teks awak, ini adalah tinggi dia. Ini adalah tinggi dia. Okay, ini tapak. Tinggi dia B ni lah. B ni adalah tinggi. Sama juga untuk segitiga yang sengit macam ni. Untuk segitiga yang sengit macam ni, kita tak ambil yang sengit. Ini kita panggil sending dia. Kita ambil yang sudut tegak tu. Ini tinggi dia. Ini adalah B dia tu. Ataupun tinggi. Okay. Tolong ingat. Jangan ambil yang sengit. Jangan ambil yang sengit ni. Okay. Boleh beza. Okay. Untuk segi part selari pun sama. Di atas segi part selari. Ni. Sama. Panjang tapak ni dengan tinggi dia. Tinggi dia B ni. Sama juga dengan yang kita buat tadi tu. Tinggi ni. Ini B. Untuk lelayang. Lelayang kita panggil pepenjuru. Ini adalah adalah pepenjuru. Dah belajar dah kan pepenjuru kan? Daripada satu penjuru, satu bucu kepada satu bucu kita panggil pepenjuru. Daripada bucu atas ke bucu bawah adalah pepenjuru. Saya besar sikit. Lagi satu pepenjuru ni. Okay, pepenjuru ni. Sisi ni sama sisi ni sama dengan ni. Okay. Jadi ini belah dua. Maksud dia yang ni sama semua ni. Tapi yang ni je lain. Ini lain. Okay, ini panjang ni lain. Ini panjang dia sama dengan yang ni dengan yang ni. Okay, itu adalah lelayang. Okay. Untuk trapezium, lelayang dia kena ada sengah juga sebab apa? Sebab sebelah ni adalah segitiga, yang bawah pun adalah segitiga. Maksud dia layang ni gabungan dua segitiga. Bila awak tengok dia ada, kita boleh belah kepada dua. Kita boleh belah macam ni. Ataupun kita boleh belah macam ni. Kita belah dua. Kita belah dua. Okay. Belah dua macam mana pun dapat segitiga balik. Segitiga. Ini segitiga, ini segitiga. Jadi dia kena ada juga satu per-dua tu. Okay. Untuk trapezium lah. Trapezium ni penting. Trapezium ni sampai 3/4, 3/5 ni. Trapezium dua sisi selari. AB tu adalah AB tu adalah dua sisi yang selari. A dengan B adalah dua sisi yang selari. Okey? Dua sisi yang selari ni dia kena tambah. Okey, 1/2 pun sama. Sebab apa saya guna sebab apa luas trapezium kena guna 1/2? Ia adalah sebahagian daripada segi 4. Okey, kalau kita tengok ini trapezium juga. Ini bentuk trapezium. Satu lagi dia bentuk macam ni.
Okey. Dia adalah separuh daripada segi 4. Kalau kita campur dua-dua ni, kita dapat satu sisi 4. Sebab tu dia kena ada 1/2. Okey. Okey, T dia pun sama macam tadi, segi 4 selari dia kena start daripada puncak ke tapak. Dia tak ambil yang sengit ni. Dia tak ambil yang sengit ni sebagai tinggi dia. Okey, dia sama dengan segi 4 selari, dia ambil yang daripada puncak ke tapak. Ini puncak kepada tapak, 90 darjah. Okey, nak tanya tentang luas? Anybody nak tanya? Tak ada, Tak ada, kita tengok soalan. Okey. Okey, untuk bahagian B ni, saya terpaksa batalkan soalan B, soalan nombor 7B, sebab perimeter soalan ni untuk teorem Pythagoras. Kita kena cari teorem Pythagoras dulu. Awak tak belajar lagi. Dia tajuk last sekali. Bila kita dapat segitiga, okey, kita boleh tahu sisi ni, boleh tahu sisi ni. Nak tahu sisi ni, kita kena guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras, awak boleh cari yang hak sisi ni. Sisi ni. Ini pun awak tak tahu. Okey, kalau teorem Pythagoras, yang sisi panjang, saya bagi tahu je, tak payah faham pun tak apa, nanti kita faham kemudian. Ini nama dia hypotenuse. Okey. Hypotenuse. Okey, ini sisi A, ini sisi B. Nak dapat hypotenuse, nak dapat panjang hypotenuse sama dengan punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Itu formula teorem Pythagoras. Tapi awak tak perlu tahu. Nanti saya akan ajak kemudian. Saya beritahu je. Nak saya kan, yang ni cikgu cakap hari tu. Saya jawab. Okay. Jadi teorem Pythagoras, ada soalan teorem Pythagoras ni, jadi kita tak payah buat. Okay, tak payah buat lagi. Nanti saya tanya lain. Bila kita dah belajar tajuk tu, saya tanya lain. Okay. Okay, tengok nombor 7A. Okay, rajah menunjukkan sebuah segi 4 tepat PRWT berapa kalau segitiga WVU. Okay, dia tanya segitiga ni. Okay, sebelum tu kita kena tahu sisi-sisi ni dulu. Okay, macam mana kita nak tahu? Kita tengok. Okay, sini ada 13. Okay, sini yang kita tak tahu. Okay, sebab dia bubuh tanda ni, maksud dia sini 12, sini pun 12. Tulis 12. Okay. Okay, siapa tahu sebutlah. Baru saya tahu awak ada di dalam grup ni. Senyap je ke tidur ke duduk makan kat belakang kamera mana saya tahu. Ada ramai ni, jadi tolong respon sikit. Okay, kalau baru tak mengantuk. Okay, bila dah sini tahu 12, sini 12, sini 5. Jadi sisi RST dia ialah 12 campur 5. Berapa 12 campur 5? 25. 12 campur 5 dulu. Ni saya tanya 12 campur 5. 17. Okay, good. Sini 17. Sini 17, sisi RST 17, PW pun 17. PQR tadi 13 campur 12, 25. Jadi WUT pun 25. Tapi ini berapa? UT berapa? WU berapa? 25 bagi 2 boleh ke? 25 bagi 2 dapat berapa?
12.5. 12.5. Jadi bila kita tengok tanda sama ni, kita tulis 12.5. Okay? Okay, soalan A dia minta cari luas segitiga. Segitiga yang ni. Jadi luas dia, awak tulislah. Luas W VU sama dengan 1/2 darab tapak dia. Tapak bawah dia ialah 12.5. Rasa tinggi dia pun 12.5. Dapat berapa? Semua dah buat kan? Dapat berapa jawapan? Bila tanya dah buat kan semua senyap je. Saya suruh buat daripada minggu lepas. Berapa dapat? Krik, 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 krik. 78.1 25 sentimeter persegi. Garis. Okey, jangan lupa garis. Okey, dapat luas segitiga WVU. Okey. Seterusnya untuk soalan C. Berapakah nilai luas kawasan melorek? Okey. Kawasan melorek, kawasan yang gelap ni saja. Okey. Untuk mudahkan kerja, kita kira semua, luas semua. Lepas tu tolakkan dengan yang putih ni. Segitiga, 2 biji segitiga ni. Okey. Kita tolak 2 segitiga ni. Okay, bila dah dapat luas segi empat yang besar ni, kita tolak segitiga yang kecil ni. Okay? Okay, macam mana kita tengok, kita buat. Saya tulis dalam bentuk ni. Luas segi empat tolak luas segitiga yang bentuk macam ni. Lepas tu tolak luas segitiga bentuk macam ni. Nampak ni kan? Ni yang ni. Okay. Okay, luas segi empat tepat yang besar tu, lebar dia 17, panjang dia ialah 25. Okay, jadi luas yang melorek kan sama dengan 17 darab 25. Tolak segitiga yang bentuk macam ni, kita dah cari dah tadi. 78.125. Tolak luas segitiga yang atas ni. Tapak dia 12, tinggi dia pun 12. Jadi 1/2 darab 12 darab 12. Okay. Ada 3 benda tu. Okay, luas segi empat tepat tu berapa? 17 darab 25 berapa? Kalkulator semua kena ada dalam tangan. Start kelas matematik, memang kalkulator kena ada dalam tangan. Kertas conteng, pen, walaupun awak duduk di rumah. Macam kat kelas. Saya minta awak ready macam kat kelas. Kelas kan saya suruh ada buku conteng. Saya tak pernah masuk kelas 1Z kan? Apa dia Razak? Saya ajak satu dulu saya ajak 1D, memang saya suruh sediakan kertas conteng dengan pensel dengan kalkulator setiap kali saya masuk. Betul tak Razak? Betul. Baru walaupun 5 minggu saya ajak mereka. Setiap kali masuk kena marah. Apa tak ready. Okay, 1Z pun kena. Ada pensel, kertas conteng dengan kalkulator.
untuk mengira. Matematik kena mengira, bukan nganga. Okay, 17 darab 25 kita dapat 425. Tolak dengan 78.125. Tolak dengan 72. Okay, 1/2 darab 12 darab 12 dapat 72. Okay, jawapannya berapa? 274 274.875. Ya, 274.875 sentimeter persegi. Okay. Okay, ada masalah nak yang lain? Okay, untuk soalan nombor 8 pula kita tengok. Rajah menunjukkan 4 buah poligon yang bergabung. Okay, kita tengok apa yang dia duk gabung tu. Dia gabung ada 3 biji segitiga, ni 1, ni 2, ni 3, ini segi 4. Okay. Ada sisi yang tak habis buat lagi, kita tengok. Sisi yang kita tak tahu tu. Sekejap tak halus. Okay, tak apalah. Okay, AB. AB ni kita tak tahu nilai dia berapa. Yang kita tahu, AB ni duduk di atas segitiga ni. Segitiga kaki sama ni kita belah dua ni. Kita belah dua ni, ini sama dengan ini. Okay, sisi DC ni sama panjang dengan EG. Jadi 11. 11 jadi kita belah dua. Sini berapa, sini berapa. 11 bagi 2 apa? 11 bagi 2? 5.5. Okay, sini 5.5. Sini ya. Sini pun sama. 5.5. Okay. Bila sini bawah ni 5.5, atas pun 5.5. Okay. Okay, sisi BC pula. BC berapa? BC ada tanda sama dengan ni kan ni. Tanda calik ni semua ni sama. Okay, kita tengok CG. CG adalah 15 cm. Mana lah cikgu tahu 15? Tengok belah sini. Okay. DE sama dengan CG. Jadi 15, hak ni pun mesti 15. Tapi 2 ni 15 kena bahagi kepada 2 bahagian. 15 bahagi 2 dapat 7.5. 7.5. Okay. Semua yang ada tanda ni adalah 7.5. Okay. 7. Okay. Okay, dah siap, dah cari semua. Semua sisi dah tahu. Jadi soalan dia nak cari berapakah nilai perimeter keseluruhan rajah. Jadi kita bubuh perimeter sama dengan start daripada puncak ni kita ambil 5.5. 5.5 tambah perimeter kena tambah. Okay, step betul 7.5. Kalau kita tengok 7.5 banyak. 7.5 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi kita darab 4 lah. Kita darab 4. Tak payahlah kita tambah 4 kali. Kita darab yang 4. Okay. Darab 4. Lepas tu tambah 11. Lepas tu kita tambah 15. Tu kita tambah last sekali 9. Ya, ingat
Kalau perimeter kita ambil yang keliling sahaja. Kita tak ambil hak dalam ni. Kita tak ambil hak dalam ni. Kita ambil yang hak di luar sahaja. Ingat lah, kita ambil di luar sahaja. Okey, jadi perimeter berapa? 70.5. 70 point. Kira kan? 70.5. Okey, 70.5. Yang lain dapat tak 70.5? Dua orang je nampak bunyi 70.5, yang lain senyap. Dapat. Okey, dapat lah. 70.5 sentimeter. Okey. Okey. Ada nak tanya? Okey, seterusnya soalan 8B. Dia tanya, berapakah beza luas sisi 4 DCEG? Ya, sisi 4 ada satu ni je kan? Okey, DCEG ni dan segitiga FGH. Okey, segitiga yang hak kecil belah kanan tu. Dia tanya beza. Jadi kita kena carilah luas satu persatu. Okey. Okey, luas sisi 4. Sisi 4 tu kita lukis macam tu je lah. Okey. Sama dengan panjang dia. Ikutlah mana satu panjang orang nak guna. Yang ni ke yang ni. Okey. Yang saya tahu 15 darab 11. Sama dengan berapa? 15 darab 11. 165. Okey, 165 sentimeter 165. persegi. Okey, luas segitiga pula. Luas segitiga yang dia suruh cari FGH tu. Tapak dia kita tengok 7, kena ada setengah. Okey, 1/2 darab tapak dia 7.5 darab tinggi dia 7.5. Dapat apa? Dua puluh 28.125. 28 point 125. 125. Okey, bagus. Jadi kita boleh carilah beza dia. Beza luas awak tolak lah. Okey. Beza luas 165 tolak 28.125. Okey, dapat apa? 136.875. Ya, 136.875. Okey. Itu kerja kita faham. Bila awak tengok balik, senang nak faham. Awak buat kerja sebab awak bagi susun bagi senang faham. Kalau awak faham, orang lain pun akan faham. Kalau awak kira cincai-cincai, sat kat sini, sat ujung ni, awak akan pening kepala. Bila awak semak balik, apa benda aku tulis ni, aku tak ingat. Kan kalau matematik, kita kira-kira, lepas tu kita nak semak balik kan. Betul ke tidak, ada masa lagi kita nak semak. Time tu lah saya ingin tengok, aku kira apa ni, tak ingat dah. Jadi kita susun bagi senang kira. Untuk awak semak balik dan untuk pemeriksa semak. Ni awak pun tak faham, nak suruh pemeriksa bagi faham. Lagilah. Susun satu persatu bagi kemas. Lagi satu, awak tulis tu kena betul-betul nampak. Kalau 7, tulis 7. Kalau kosong, buat betul-betul kosong. Jangan duk buat macam ada nombor kosong tu dia rekod.
Sekejap lagi dia jadi 6. Kadang-kadang kosong tu dia kosong tu macam ni. Ini salah. Tak mahu macam ni. Sebab apa? Saya kita silap faham. Silap faham. 6 kosong dia jadi 6. Okay, lagi satu S dengan saya banyak kali dah saya periksa. Kalau kawan sebelah tulis macam contoh dia 55. Dia pergi tulis dapat SS. Cikgu kata SS sentimeter. Mana ada? Kadang-kadang dia tulis S betul ni. S macam ni. Korang tu pergi buat 5. Ni sebab ramai yang duk meniru kan. Cikgu perasan tu lah. Kalau tiru, faham tak apa ni. Tiru secara tak faham. Tiru membabi but. Itu perumpamaan lah kan. Jangan buat macam tu. Lagi satu, jangan tiru. Kalau boleh, jangan tiru. Kita buat, kita tengok, kita semak. Okey, dia buat macam ni lah. Kita ikut dia buat macam tu. Kita kena faham. Bukannya salin tiru sebiji-sebiji. Kita buat cara kita. Itu lain. Itu kita belajar work smart. Bukan work smart. Kita study smart. Okay, habis dah salin. Awak cakap salin. Okay, nombor 9. Nombor 9 mudah sikit. Ini soalan bentuk soalan peperiksaan awak nanti. Dia ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okay. Bahagian A, soalan objektif. Okay. Bahagian B, soalan macam ni lah. Okay, ini soalan bahagian mana dia tadi? Ini bahagian B. Okay, bahagian B macam ni. Soalan satu persatu. Simple-simple. Bahagian C dia susah sikit. Dia bagi satu soalan, dia macam soalan kebat sikit. Nanti lepas kita buat semua, kita siap tajuk perimeter dan luas, saya tunjuk bentuk soalan bahagian C. Okay, bahagian C markah banyak lagi. Ini markah 1 markah, 1 markah, 1 markah, 1 markah. Bahagian C yang banyak markah sikit. Okay. Ingatlah bahagian A objektif sebab awak tak pernah periksa betul lagi kan. Soalan A bahagian A soalan objektif. Bahagian B soalan subjektif macam kita dah buat sekarang ni. Ini soalan B ya. Bahagian C adalah soalan subjektif yang banyak sikit. Banyak. Kata apa? Markah banyak. Okay. Nanti saya bagi soalan. Okey, nombor 9A1. Tengok. Tuliskan benar ataupun palsu. Okey, ABC ialah sebuah segitiga sama sisi. Betul ke? Benar ke palsu? Benar ke palsu? Benar. Benar. Ya, betul. Benar. Okey. Okey, untuk 9B. 9B. 9A2. Tak bagi. Perimeter ABC ialah 25 cm. Palsu. Benar ke palsu? Palsu. Palsu. Sebab apa? Sebab perimeter sebenarnya berapa? 27. 27. 27. 9 darab 3 kan? 27. Okey? Okey, 9B1. Terdapat 2 poligon dalam gambar rajah di sebelah. Betul tak? Ada satu segi 4 tepat, satu lagi segi 4 sama. Jadi Benar. Ya. Okey, satu lagi. Ni soalan ni pening kepala sikit. Ini sebab dia ambil
Okey, awak perasan tak dia ambil daripada bentuk ni? Nampak ni S. Ada S tengah ni kan. Ni pun ada S. Sebenarnya tak ada S ni. Apa benda S ni pun tak tahu. Dia buang S tu, buang tanda ni. Tak payah ada tanda ni. Ni. Ini orang yang buat buku ni tak apa nak betul sikit. Nampak tak? Buang tanda tu. Okey, perimeter kawasan Belorek. Okey, dia tanya perimeter kawasan Belorek. Okey, kita tengok. Sini 20. Sini NT dia sama dengan MU. MU 12. Okey, tulis 12. Lepas tu ni 6. Bila ni 6, ini 8. Tengok di atas dia 20 kan? 20 tolak 8 tolak 6. 6 kan? Dapat 6. Jadi yang lain pun semua 6 lah. Sebab dia segi 4 sama kan. Okey, boleh dah cari luas. Cari perimeter. Perimeter kawasan Belorek. Sama dengan start daripada atas 20 cm. Tepi dia 12. Bawah 6. Lepas tu DB dia 6 juga. AB 6. AC 6. Lepas tu 8. Lepas tu 12. Campur 6 ada berapa? Ni saya sulit tak betul. 4. 3. 6 ada 4. Ini Yang bawah tu pun kena kira ke? Ni 6 kot kan? Ni tak payah kira. Oh, okay. Kita kira 6 yang ni. 6 ni 1, ni 1, ni 1. Ni jadi 4 lah. Ni 6, 6, 6, 6. Kita tak kira yang ni. Ni tak ambil ya. Jadi 24 lah. 24 tambah yang lain-lain. Dapat apa jawapan? ...76 cm. Jadi, adakah pernyataan ni benar ataupun palsu? Benar. Benar. Awak kena kira baru nak tahu jawapan tu betul ke tak. Okey? Okey. Untuk A dengan B siap. Untuk C pula. Cari ruas kawasan Belorek bagi gambar raja itu. Okey. Ruas kawasan Belorek susah-susah. Awak ambil yang besar, tolak yang kecil. Itu je. Okey. Kita cari yang besar dulu. Luas segitiga. Luas segi 4. Yang besar. Jadi luas kawasan Belorek sama dengan luas segi 4 besar tu 12 darab 20. Tolak dengan segi 4 sama 6 darab 6. 12 darab 20 240. Tolak 36. Dapat apa? 204. 224. 204. 204. Okay. Habis nombor apa tadi? Nombor 9. Habis tajuk nombor 9. Soalan nombor 9. Ada nak tanya? Simple je kan? Ini soalan yang mudah-mudah. Okay, soalan ni nombor 10 pula. Kita tengok.
Raja menunjukkan sebuah sisi 4 PRTU. Okey, dalam sisi 4 tu dia ada segitiga, dia ada trapezium. Okey, kita tengok apa benda trapezium ni. Okey. Trapezium, ini trapezium. Ini trapezium. Ini pun trapezium. Ini segitiga sama kaki. Okey, sekarang ni dia suruh cari Y. Dia bagi luas, lepas tu cari Y. Y tu apa? Y tu adalah sisi yang selari. Ini selari. Okay. Macam mana formula trapezium? 1/2 luas trapezium ialah 1/2 darab yang selari A tambah B. Yang selari ya. Lepas tu darab dengan tinggi dia. Tinggi dia 9 lah. Ni kira macam dia tidur. Dia tidur macam ni lah. Hak selari adalah ini. Y campur dengan 10 ni. Okay. Okay, kita tengok. Okay. Y. Dia bagi 72. Sama dengan 1/2. Okay. Darab dengan A tambah B. Yang hak selari tu. Y tambah dengan 10. Okay. Darab dengan tinggi dia 9 cm. Ni 72 tulisan tak elok sikit. 72. Okay, macam mana kita nak selesaikan? Okay, ini dia macam soalan penyelesaian untuk algebra. Tapi awak boleh faham. Awak tengok betul-betul yang saya buat. Okay, 1/2 darab 9. Kita boleh darab. Depan ni, operasi darab kita boleh darab semua ni. Yang ni darab dengan yang ni. Kita boleh, tang mana kita letak pun sama je jawapan. Okay, jadi 1/2 darab 9 kita dapat 9/2. Darab Y tambah 10 sama dengan 72. Okay. Okay, yang ni 9/2 saya letak sebelah kiri. Operasi darab dia akan jadi operasi bahagi. Jadi 72 bahagi 9/2 sama dengan Y tambah 10. Okay. Okay, macam mana tu? Kalau operasi bahagi kita jadi darab kan? Pecahan. Terbalikkan dia. Okay. 9/2 ni kita terbalikkan, tukar bahagi jadi darab. Lepas tu tukar belakang tu terbalikkan. Ingat dah yang ni? Ni terbalikkan. Okay. Sama dengan Y tambah 10. Okay, 72 darab 2/9 dapat apa? Guna kalkulator. 16. Dapat 16. 16. Ya. Okay, 16. Jadi Y tu berapa? Y sama dengan 16 tolak 10. 16 tolak 10 apa? 6. 6. Jadi Y sama dengan 6. Okay. Buat satu persatu, step by step. Jawapannya boleh. Awak faham kan? Awak faham apa satu persatu. Buat satu persatu. Ikut susunan, ikut sistem, ikut peraturan. Dapatlah jawapan. Kalau awak tak ikut, awak pening kepala tengah jalan, itu susah sikit. Nanti saya akan ajak algebra. Kalau awak belajar yang ni pun awak boleh buat. Nanti saya ajak tajuk algebra ni senang. Awak boleh buat senang je. Tak ada masalah pun.
Okay. Okay, sekarang ni dia tanya berapakah perimeter. Y kita dah tahu kan? Dia tanya yang kawasan melorek kan? Bila Y kita dah tahu, apalah sangat yang lain kan? Jadi kita buat perimeter. Apa? 9 tambah Y yang kita cari tu 6 tambah TS tu sama dengan 5 tu kan? TS sama dengan 5 tambah 10. Dapat berapa? Berapa sentimeter perimeter dia? 30 30 sentimeter. Okay? Senang kan? Okay, nama. Dia nak nama. Nama apa? STU tu. Apa benda poligon tu? STU saja dia nak. STU. Segitiga apa ni? Nama poligon tu segitiga. Segitiga apa? Segitiga sama okay. Boleh? Okay. Ada dah. Habis dah. Kita dah bincang habis semua soalan tu saya kongsi dalam grup. Okay. Kalau ada apa-apa nak tanya, tanyalah nanti. Okay. Saya nak bagi homework sikit. Okay. Kita tengok buku teks. Buku teks, muka surat. Apa dia ni? Muka surat ni. Muka surat apa ni? 238. Tengok buku teks, muka surat 238. Ini bukan. Ini anggaran. Mana? Ini. Silap pula. Ini dia 10.241. 10.3B. 10.3B. Ini permasalahan iaitu kebat sikit lah soalan ni. Ini soalan kebat sikit. Okay. Bila awak tengok diberi perimeter ni, dia dah bagi siap-siap dah perimeter bentuk segi empat sama. Jadi awak lukislah segi empat sama. Saya bincang yang ni je, saya tak bagi jawapan tau. Awak cari jawapan yang lain. Segi empat sama, lepas tu dia kata perimeter dia 82 meter. Jadi ada 4 kat sini, awak bubuhlah X. Jadi ada 4X kat situ. Jumlah dia adalah 82 meter. Jadi cari satu sisi untuk cari luas. Kena tahulah X tu berapa, baru kita boleh cari luas kan? Cari X tu berapa. Bila dapat X tu, awak carilah luas. Boleh ya? Nombor 1. Okay, nak tanya tak nombor 1? Boleh lah? Bolehlah fikir kan? Okay, nombor 2. Panjang sebuah segi empat tepat ialah 5 cm lebih daripada lebarnya. Okay, kita tengok nombor 2. Ini, siapa saya suka buat sengit Okay, ini adalah segi empat tepat. Lukisan tak apa nak betul. Okay, segi empat tepat.
Okey, panjang dia dengan lebar. Ini panjang, ini lebar dia. X. Panjang dia X tambah 5 cm. Okey. Dia sama dengan lebar tapi tambah 5 cm je. Sebab itu maksud dia. Panjang sebuah segi empat tepat ialah 5 cm lebih daripada lebarnya. Lebar dia X je. Tak X tu berapa? Lepas tu panjang dia X tambah 5. Jadi dia kata perimeter segi empat tepat tu ialah 40 cm. Cari luas. Jadi kita kena tahulah X tu berapa baru kita boleh cari luas. Okey? Faham? Okey, kita nak tengok perimeter dia. Kita tambah semua ni. Macam mana nak tambah? Cikgu macam mana nak tambah? Ada X berlambak lah. Macam mana nak tambah? Kita tambah je lah. Kita tambah X tambah 5 tambah X tambah 5. X tambah 5 ada 2 kan? Atas satu ni, bawah satu ni kan? Panjang dia ada 2 kan? Atas ni kan? Okey. Tambah lebar dia X tambah X. Nilai dia semua tu ada 40 cm. Sebab dia dah bagi tahu dah. Perimeter segi empat tepat ialah 40 cm. Jadi awak tambah semua ni. Ada berapa X kat situ? 1, 2, 3, 4. 4X. Kan? Ada 4X. Lepas tu 5 tambah 5 dapat 10. Okey, nampak tak beza dia? Nampak tak beza? Nampak tak apa yang saya buat ni? Jadi awak tambah semua ni. Ada berapa X? 1, 2, 3, 4. 4X. Lepas tu campur 5 dengan 5 dapat 10. 4X tambah 10. Sama dengan 40 tu. Lepas tu awak selesaikan lah. 4X sama dengan 40 tolak 10, 30. Jadi carilah X. Bila dah dapat X baru boleh cari panjang dia. X ni bila dapat X, katalah X tu 10. 10 tambah 5, 15. Kalau X ni 10. Jadi 10 darab dengan 15. Contoh. Ini bukan jawapan dia. Awak kena cari sendiri lah. Saya bagi contoh aja ni. Gantikan X ni dalam ni. Baru boleh tahu luas dia. Okey? Senang je. Okey, untuk 3. Ini saya padam lah. Saya tak bagi dalam grup. Jadi awak kena salin lah macam mana awak nak buat ni. Awak salin. Saya duk bincang ni. Bila saya bincang ni, salin lah. Kalau awak nak faham. Kalau awak tak faham. Kalau saya bincang, saya bubuh dalam grup tu. Siapa yang tak ikut kelas. Dia pun tak faham. Okey. Bila saya buat macam ni, jadi awak salin sambil saya mengajar, sambil awak salin ni awak boleh faham sikit. Okey, untuk soalan nombor 3. Soalan nombor 3, dia bagi kat situ luas segi empat selari. Perimeter dengan luas. Jadi ini 5 cm, ini 5 cm. Okey. Lepas tu PQ dengan UT sama. Jadi 24 dia dah bagi dah 24. Carilah yang ni dengan yang ni. 24 tolak 5 tolak 10 lah. 5 dia 14. Jadi ini mesti 7, sini mesti 7. 7, 7, 5 dapat 24. Okey. Lepas tu luasnya dia bagi 28 cm. Tapak kita tahu, tinggi yang kita tak tahu. Itu yang kita nak cari tinggi tu. Ini tinggi dia. 5 tu bukan tinggi dia. Ingat 5 tu bukan tinggi dia. 5 itu bukan tingginya. Tapak dia kita dah tahu tadi 7 kan. Lepas tu tinggi dia. 7 darab berapa dapat 28. Itu jawapan tinggi dia. Lepas tu dia minta
diberi UTS PKI cari luas Suruhanjaya. Jadi awak cari luas untuk dia dah bagi luas untuk segi 4 selari, awak cari luas untuk trapezium. Okay. Tinggi sama trapezium ni, tinggi dia sama dengan segi 4 selari. Tinggi dia sama. Jadi awak cari tinggi ni, ini pun sama tinggi dia. Okay. Ini 3 cm, ini dia kata sama dengan ni. Jadi ini 7, sini pun mesti 7. Jadi nak cari luas trapezium, 1/2, 3 campur 7 darab tinggi dia. Dapat jawapan untuk trapezium tambah dengan yang dia dah bagi luas segi 4 selari ni, dapatlah luas seluruh rajah. Okay. Kalau tak faham, sekejap kalau dapat recording saya buat record kelas ni, awak boleh tengok balik. Okay, tengok balik ulang lah 10 kali ke, 20 kali ke awak nak tengok bagi faham. Okay, yang penting saya nak awak siapkan nombor 1, 2, 3 untuk hari Khamis nanti. Okay, dah 12.40 dah. Lebih 10 minit, tak apa. Masih kelas kita kan? Kita habis pukul 1. 1 jam. 1 jam setengah. Okay. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada Betul tak ada? Senyap je. Kalau tak ada apa-apa, saya stop presenting. Tak ada apa nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada aku. Alhamdulillah. Jadi semua faham. Jadi saya nak buat 3 soalan tu untuk hari Khamis. Ingat, saya nak 3 soalan tu untuk hari Khamis ni kita bincang. Okey, jadi saya tamat je kelas kita hari ni. Nanti saya kongsi perbincangan latihan tadi dengan recording kita hari ni. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Salam.